Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian. Hari ini kita akan teruskan PDPR kita. Untuk kali ini adalah untuk membincangkan cara kerja menjawab soalan kertas 2 di buku kerja kamu muka surat 99 hingga 102. Okey, tajuk pengurusan data. Kita perhatikan soalan 1 dulu. Jadual di bawah menunjukkan kehadiran murid ke kelas tambahan dalam masa 5 hari tertentu. Okey, jadual ni adalah menunjukkan kehadiran murid ke kelas tambahan dalam masa 5 hari. Okey, iaitu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey, kita perhatikan ini adalah tajuk gundalan yang kamu dah belajar masa tahun 3. Okey, jadi ini mewakili 5 orang. 5 orang, 5 orang. Jadi 15 tambah 3. Jadi kehadiran hari Isnin adalah 18 orang, kehadiran hari Selasa adalah 10 orang, manakala Rabu 15 orang dan hari Khamis 13 orang, hari Jumaat adalah 19 orang. Okey, soalannya hitung min kehadiran murid untuk 5 hari itu. Okey, kita gariskan kehendak soalan min kehadiran. Okey, min maksudnya purata. Jadi kita kena ingat formula purata. Formula purata adalah jumlah kuantiti dibagikan dengan bilangan kuantiti. Jumlah maksudnya kita tambah. Jadi kita tambahkanlah jumlah kehadiran ni iaitu 18 tambah 10 tambah 15 tambah 13 tambah 19 dibagikan dengan bilangan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada bilangan kuantitinya ada 5 hari. Jadi ini adalah kehadiran untuk 5 hari. Jadi bilangan kuantiti adalah 5. Nanti kamu buat bentuk lazim dan tuliskan jawapannya di sini. Bentuk lazim di sebelah kanan dan jawapannya di sini. Baiklah, kita terus kepada soalan 1B. Okey, baca soalannya. 50% daripada jumlah murid hadir ke kelas tambahan pada hari Selasa. Berdasarkan jadual di atas, lengkapkan carta palang di bawah untuk menunjukkan peratus kehadiran murid dalam 5 hari itu. Okey, kalau awak tak faham, awak baca banyak kali. Dia kata 50% daripada jumlah murid hadir pada hari Selasa. Okey, kita lihat hari Selasa kehadiran adalah 10 orang. Jadi 50% ini mewakili 10 orang. Maknanya kita boleh cari jumlah semua murid. Okay, jumlah semua murid yang datang ke kelas tambahan itu adalah 100% sebab semua. Kalau kehadiran 50% 10 orang, maka kalau kehadiran 100% adalah 20 orang. Awak darat 2 je lah. 50 darat 2, 10 darat 2 lah. Maka kita dah tahu jumlah bilangan murid kalau penuh kehadiran adalah 20 orang. Jadi dah tahu kita kena lengkapkan carta palang di bawah. Okey, carta palang di bawah untuk menunjukkan peratusan kehadiran murid dalam 5 hari tersebut. Okey, nampak perkataan peratusan. Kamu tentu masih ingat masa kita belajar tajuk peratusan. Nampak perkataan peratusan, nak cari peratus, mesti nanti. Okey, anu kita darab 100%. Okey. Okey, anu kita darab 100%. Okey, anu berdasarkan data yang kita nak carilah. Okey, contohnya kita nak cari peratusan kehadiran hari Isnin. Sebab carta palang ni nak tunjuk dalam keadaan peratusan. Jadi hari Isnin kita perhatikan tadi. Kehadiran adalah 18 daripada 20 orang. Jadi 18 per 20 nak cari peratusan darab 100%. Okey, ni awak boleh selesaikan nanti. Awak dah boleh kan? Okey, dah dapat. Nanti awak bina carta palang. Kemudian cari pula kehadiran hari Khamis. Hari Khamis tadi kehadiran adalah 13 per 20. Pada peratus darab 100%. Dan hari Jumaat kehadiran adalah 19 per 20. Kemudian darabkan juga dengan 100%. Dah dapat. Nanti kamu bina carta palang di sini yang menunjukkan peratusan kehadiran untuk hari Isnin, Khamis dan Jumaat. Jangan lupa lepas tu awak lorikkan. Baiklah, kita terus pada soalan yang kedua. Okey, berikut adalah perbualan antara 3 orang adik-beradik iaitu Firdaus, Faiz dan Fatin. Okey, Firdaus berkata, saya ada wang simpanan sebanyak RM90. Kemudian Faiz berkata, wang simpanan saya adalah RM30 kurang daripada abang Firdaus. Jadi, gariskan kata kunci. Kata kuncinya adalah RM30 kurang daripada wang abang Firdaus. Jadi,
Dan Fatin pula berkata, wang simpanan saya adalah sama dengan jumlah wang simpanan kamu berdua. Okey, Fatin, wang simpanannya sama dengan jumlah wang kamu berdua. Kamu berdua itu adalah Firdaus dan Faiz. Maka A, berdasarkan perbualan itu, lengkapkan jadual di bawah. Ini soalan ni adalah senang. Lengkapkan aja lah. Firdaus tadi dia kata ada RM90. Faiz kata 30 kurang daripada Abang Firdaus. Kalau kurang, Faiz lebih sedikit. Jadi lebih sedikit, operasi apa nak cari wang Faiz. Kalau kurang, operasi apa awak tahu. Kemudian wang simpanan Fatin adalah sama dengan jumlah. Jumlahkan Firdaus dengan Faiz. Dapat berapa? Kita itulah wang Fatin. Sebab wang Fatin ni adalah sama dengan jumlah wang Firdaus dan Faiz. Kemudian dah dapat jawapan, dah masuk ni dalam ni. B, berdasarkan jadual DA, lengkapkan carta palang di bawah untuk menunjukkan wang simpanan 3 orang adik-beradik. Okay, yang bawah ni, ataupun tempat C, mengufuk menunjukkan adik-beradik Firdaus, Faiz dan Fatin. Dan yang menegak ni menunjukkan jumlah wang simpanan. Jadi awak lengkapkan. Ni senang. Jadi awak boleh buat sendiri. Kemudian lorekkan carta palang itu. Pastikan carta palang tu sama besar. Dia punya lebar ni sama besar, yang ketinggian dia tak samalah sebab bergantung kepada jumlah simpanan. Baiklah, kita terus kepada soalan yang ketiga. Carta pai di bawah menunjukkan peratusan murid mengikut cara mereka ke sekolah. Jumlah murid di sekolah itu ialah 600 orang. Jadi kalau awak tak faham, awak boleh baca banyak kali. Jadi carta pai menunjukkan peratusan murid mengikut cara mereka ke sekolah. Ada 4 cara mereka ke sekolah, iaitu berjalan kaki 20%, kereta 30%, berbasikal 10% dan yang menaiki bas 40%. Kemudian jumlah murid di sekolah itu adalah 600. Kita garis maklumat yang penting. Okay, jadi maksudnya carta pai ini adalah mewakili 600 orang murid yang datang ke sekolah mengikut cara mereka ke sekolah, iaitu berjalan kaki, kereta, berbasikal dan bas. Jadi A, tulis cara yang paling banyak murid guna untuk sekolah. Ini tak ada jalan kerja, awak tengok aja peratusan yang banyak itu adalah cara yang paling banyak murid guna untuk sekolah. Okey, kita pergi pada B. 35 daripada murid yang naik bas ke sekolah ialah perempuan. Jadi kita tak tahu bilangan yang naik bas ni berapa. Tapi kenyataannya dah cakap 3/5. Jadi semua murid adalah 5 bahagian. Jadi 3 bahagian daripada murid yang naik bas itu adalah perempuan. Jadi kita kena tahu jumlah murid yang menaiki bas. Okey, maka nak cari jumlah murid yang menaiki bas. Bas adalah yang naik bas adalah 40%. Jadi 40% kepada nilai bilangannya. 40% adalah 40/100. Didarab dengan jumlah semua murid 600. Kemudian kita masukkan 2 sifar bawah, 2 sifar atas. Yang tinggal adalah 40/6. 40/6 adalah 240 orang murid. Ini adalah murid yang menaiki bas. Jadi 3/5 ataupun 3 bahagian daripada murid itu naik bas. Jadi 3/5 adalah murid perempuan. Jadi hitung bilangan murid perempuan yang menaiki bas. Okay, yang menaiki bas, maka 3/5 darabkan dengan semua murid yang naik bas. Jadi ini adalah soalan direct ataupun soalan langsung yang bukan kebat. Dia kata 3/5 naik bas, cari nilai 3/5. Jadi 3/5 didarabkan yang murid yang naik bas tadi, darab 240. Okay, ini awak selesaikan sendiri. 240, kalau awak nak mansuh, bagikan dengan 5 pun boleh, nak mansuh pun boleh. Kalau nak buat bentuk lazim di sebelah kanan pun boleh. Kemudian jawapannya tulis di sini. Baiklah murid-murid, kita terus kepada soalan yang keempat. Carta pai di bawah menunjukkan peratusan murid mengikut hobi di sebuah kelas yang terdiri daripada 40 orang murid. Ini menunjukkan peratusan murid mengikut hobi di sebuah kelas yang terdiri daripada 40 orang murid. Kita perhatikan yang suka membaca, peratus muridnya adalah 45%, yang memancing 10%, yang bermain badminton hobinya adalah 25%, yang menyanyi, peratus murid yang suka menyanyi adalah 20%. Okey, soalannya berapakah beza antara bilangan murid yang gemar membaca dengan bilangan murid yang gemar memancing? Kita tak tahu bilangan murid yang membaca dan bilangan murid yang
gemar memancing sebab kita nampak data dalam bentuk peratus. Tapi kita boleh cari beza peratus dulu. Jadi memancing adalah 10%, membaca adalah 45%. Makanya beza memancing dan membaca adalah 45% tolak 10%. Jadi bezanya adalah 35%. 35% ni nak jadikan bilangan, maksudnya 35/100 darabkan dengan jumlah semua murid. Dan ni awak mesti dah faham, potong satu sifar atas, satu sifar bawah. Kemudian awak nak darab dulu pun boleh, nak bagi dulu pun boleh. Kita pulang pada awak, buat jalan kerja di sebelah kanan. Okay, kemudian B, 1/5 daripada murid yang gemar bermain badminton adalah bercermin mata. Jadi kita tak tahu bilangan murid yang bermain badminton sebab dia nyatakan dalam bentuk beratus. Sedangkan soalan yang gemar bermain badminton, jadi kita keluarkan yang bermain badminton adalah 25%. Jadi 25/100 darab 40 akan dapat jumlah murid yang suka bermain badminton. Kemudian 1/5 daripada jumlah murid yang suka main badminton ni adalah bercermin mata. Okay, bercermin mata. Soalan meminta kita lengkapkan fotograf yang menunjukkan bilangan murid yang tak bercermin mata. Makanya semua murid yang suka bermain badminton adalah 5 bahagian. Maksudnya 5/5. Jadi tolak yang bercermin mata 1/5, maka yang tak bercermin mata adalah 4/5. Nanti awak tulislah sini 4/5 darab dengan jumlah murid yang suka bermain badminton. Nanti awak akan dapat jumlah murid yang tak bercermin mata. Kemudian awak lukislah yang mewakili satu patung senyum ni mewakili 2 orang. Kalau nanti awak dapat berapa orang, awak lukislah di sini. Pastikan lukisan kartun ni adalah sama saiz. Baiklah, kita terus pada soalan yang kelima. Rajah di bawah ialah piktograf, iaitu catat gambar yang menunjukkan jualan aiskrim Pak Mak Yen dalam 4 hari. Iaitu Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Jualan aiskrim pada hari Khamis tak ditunjukkan. Okey, masih kosong. Jadi kita perhatikan petunjuk. 1. Gambar aiskrim mewakili 40 batang aiskrim. Jualan aiskrim pada hari Khamis adalah 30%. Khamis adalah 30% daripada jumlah aiskrim pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Itu bilangan aiskrim yang dijual pada hari Khamis. Nak cari hari Khamis, okey, dia dah cakap Khamis adalah 30%, maka awak keluarkan 30%, jadi 30/100 daripada jadi darab jumlah aiskrim pada hari Senin, Selasa dan Rabu. Senin ada 3, Khamis ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10, kalau 10 darab 40 sebab 1 mewakili 40 batang ialah 400 semua sekali. Awak tulislah di sini 30/100 dipanjangkan darab 400 jualan ataupun 40 batang aiskrim. 400 batang aiskrim. Nanti awak dapatlah berapa jumlah aiskrim yang dijual pada hari Khamis. Kemudian awak tandakan betul pada bilangan simbol aiskrim yang perlu ditulis pada petak untuk hari Khamis. Awak pilihlah sama ada ini ataupun ini untuk menunjukkan simbol yang awak dapat hari Khamis tadi. Okey, C. Jualan aiskrim pada hari Rabu adalah 2/3 daripada jualan aiskrim pada hari Khamis. Buktikan. Ini soalan pembuktian. Awak keluarkanlah 2/3 daripada jadi darab jualan aiskrim pada hari Khamis. Awak dapat tak tadi hari Khamis berapa? Awak darabkanlah 2/3 darab hari Khamis tadi yang awak jawab dekat 5A tadi. Kemudian kalau betul, awak buktikanlah betul sama ada betul ataupun salah. Baiklah, kita terus pada soalan yang terakhir. Jadual di sebelah menunjukkan panjang ribin yang digunakan oleh Aileen untuk hiasan. Okey, Aileen menggunakan ribin merah. Panjang seutas ribin merah adalah 1.5 meter. Aileen menggunakan 2 utas. Jadi kalau 2 utas, nak tahu kuantiti panjang ribin merah, maka 2 darab 1.5 meter lah. Okay, kalau biru 3/4 meter seutas, Aileen guna 2 utas. Hijau 4.5 meter seutas, Aileen guna 4 utas. Dan kuning panjang seutas 4 meter, Aileen guna 3 utas. Jadi berapakah ini? Berapakah panjang ribin biru yang digunakan? Untuk tengok yang biru, kita lihat yang biru. Seutas 3/4 meter, Aileen guna 2 utas. Jadi awak nak tambah boleh 3/4 meter tambah 3/4 meter ataupun awak terus darab 3/4 meter darab 2. Buat di sini. Kemudian dah lengkap semua. Okey, dah cari. B pula, lengkapkan carta palang di sebelah yang mewakili panjang ribin yang digunakan oleh Aileen. Jadi, lengkapkanlah merah tadi ada berapa. Okey,
merah dah sediakan ni, tak payah buat lagi. Cari yang biru tadi pun dah tahu, biru pun terus lukis. Yang hijau ni, kalau seutas ialah 1 utas 4.5 meter, kalau 4 utas berapa, tunjukkan yang kira. Kalau 1 meter ataupun seutas 1 meter, kalau 3 utas berapa, lengkapkan catapan langit. Okey, saya nak kamu buat dengan lengkap dan terang. Ambil gambar serta hantar pada cikgu untuk cikgu bagi markah pengukuhan untuk PP kamu.